Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi rancangan Wanita dalam Islam ataupun ringkasnya WDI. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua para pendengar Radio IKIM dan juga kepada penonton TV IKIM. Dan anda kembali bersama dengan saya, Siti Rohani Suradi. Untuk itu kita ada seorang lagi tetamu istimewa yang kami undang khas ke studio untuk sama-sama berkongsi inspirasi. Ni terus saja di sebelah saya ni para pendengar, para penonton nak diperkenalkan, dah tak sabar ni nak bersama dengan Puan Hajah Siti Nazrah Syekh Omar ataupun lebih mesra disapa sebagai Umi. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terima kasih kerana sudi memenuhi undangan saya Umi. Ya, terima kasih kerana menjemput Umi. Saya. Baik Umi, untuk makluman para penonton TV IKIM dan juga para pendengar Radio IKIM, Umi ni sebenarnya merupakan seorang ibu kepada 5 orang cahaya mata dan kelima-lima anak Umi merupakan seorang hafiz Al-Quran. Profas maknanya mereka seorang yang menceburi bidang kerjaya profesional dan dalam masa yang sama mereka adalah seorang hafiz. Jadi hebat sebenarnya. Biasa kalau saya dengarkan Umi dan juga para penonton, para pendengar, kalau sesebuah keluarga tu ada anak yang menjadi hafiz ataupun hafizah, mungkin dalam seorang ataupun dua. Ini 5, kelima-limanya Umi. Saya ingat kalau Umi ada anak 10-10-10-nya hafiz, insya-Allah. InsyaAllah. Okey Umi, kita nak dengar jugalah di awal ni kan. Saya pun nak tahu juga ni, apa yang mendorong Umi untuk menjadikan kelima-lima anak Umi ni seorang profas Umi? Apa inspirasinya? Siapa yang mendorong sebenarnya? Ya, okey. Terima kasihlah pihak TV IKIM menjemput Umi dalam rancangan Wanita dalam Islam. Saya. Okey, Umi mula bacakan doa sikitlah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, untuk soalan Siti tu, Umi ingin mengimbau kembalilah kan sejarah Umi pada usia belasan tahun. Mengimbau lama ni. Menarik ni. Okey. Pada ketika itu Umi berasal daripada Batu Pahat Johor. Okey. Keluarga anak keempat daripada 9 adik-beradik. So campur dengan ibu ayah 11 orang lah. Jadi Umi dibesarkan dalam satu keluarga yang sederhana. Dalam arti kata ibu bapa Umi mereka bukanlah asatizah, bukan ustaz ustazah, bukan alim ulama, bukan wali-wali Allah kan. Tapi sederhana saja. Tidak berpendidikan tinggi sangat dan kami dibesarkan 9 beradik ni dengan cara yang strict dari sudut agama. Jadi kami dikenali di kalangan jiran-jiran dan saudara mara sebagai keluarga yang baik. Yang solat 5 waktu, yang baca Quran kan, puasa di bulan Ramadan. Tapi di masa yang sama kami free hair. Free hair, pergi sekolah pakai uniform, masa sukan pakai shorts. Dengan saudara mara lelaki bertepuk bertampal, tak jaga aurat dengan sempurna. Jadi macam confused lah masa tu. Islam yang baik, tetapi di masa yang sama ada juga secara juz'i kan, tak complete lah maksudnya. Jadi bila kebangkitan Islam pada penghujung tahun 70-an, kakak Umi sendiri yang belajar di salah sebuah universiti di Malaysia ni, setiap kali dia balik ke rumah, dia akan bawa ayat Quran, hadis Nabi, tazkirah yang didengar, sampaikan pada keluarga. Jadi mula hidayah tu menjentik hati sebahagian daripada kami, separuh. Separuh nak maintain sedia kala, separuh lagi nak melakukan perubahan. Sebab macam especially my parents lah, dia kata kita dah keluarga baik-baik, kenapa kita perlu berubah? Kalau pakai tudung, tutup aurat tu sebenarnya ekstrim, dia kata. Masa tu kan. Memang kefahaman rata-rata masyarakat pada ketika itu mengandaikan bahawa tutup aurat ni dosa kecil saja. Itu berapa tahun berapa? Tahun 70-an. Umi belasan tahun lah. Jadi kami dibesarkan dengan keadaan macam tu. Bahawa kalau tak tutup aurat tu boleh digantikan dengan solat. Macam tu. Jadi macam confused lah, kita tak dapat kefahaman Islam yang sebenar-benarnya. Jadi melalui kakak tadi yang dapat hidayah daripada universiti, aktiviti di universiti tu, terbuka minda Umi, kata, ya Allah, aku perlu melakukan perubahan dalam diri dan keluarga yang bakal aku bina kelak. Itulah titik tolak pertama. Jadi Umi telah belajar bersungguh-sungguh, mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.
Dan selepas MCE, Umi last batch of MCE, dapat scholarship JPA dan melanjutkan pelajaran ke Canada dalam bidang economics. So 5 tahunlah Umi duduk di Canada. Di masa yang sama, di samping hidayah daripada Allah SWT through my sister tadi tu, Umi juga seorang wanita yang bercita-cita tinggi, ingin berkejaya, seorang yang ingin menjadi tokoh di tempat kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Jadi itulah antara sebablah, satu ingin keluar daripada kepompong kehidupan di kampung tu untuk mendalami ilmu agama, kedua untuk menjadi seorang wanita berkejaya. Jadi bila dapat pergi overseas tu belajar bersungguh-sungguh, dapat menggenggam segulung ijazah. Tapi di tahun akhir Umi telah bernikah dengan Abah Profas, dan sebelum balik tu Umi mengandungkan anak sulung. Orang mana Umi? Orang Kanada ke? Orang Malaysia, orang Kedah kan. Dapat mengandungkan anak Aiman yang pertama. Tadi sebelum balik ke Malaysia, kami berbincang. Berbincang memang detail discussion antara suami dan isteri tentang keluarga yang kita nak bina nanti. Jadi perancangan rapi sebelum kita anak tu lahir. Daripada awal lagi rancang. Jadi tapi taklah semudah Umi kata yes I agree kan. Apa-apa yang Abah sarankan itulah. Satu yang saranan besar daripada Abah yang membuat Umi berfikir banyak kali ialah Abah telah meminta Umi untuk bila balik Malaysia tidak bekerja. Umi pergi sana tadi belajar 5 tahun kan, bertungkus lumus tu untuk menggenggam ijazah untuk berkejaya hebat. Now bila kita nak bina satu keluarga anak-anak profesional Al-Hafiz ni, rupanya salah satu ialah cadangan Abah untuk Umi stay at home and fokus pada anak-anak ni. Menarik tu. Okey, nak sambung tadi daripada ayat akhir Umi tadi tu. Silakan. Jadi ayat satu poin daripada Abah yang telah terkesan di hati Umi yang menyebabkan Umi kata okey saya setuju, ialah Abah kata takkanlah kalau sebuah projek pembinaan bangunan yang hebat kita laburkan berjuta ringgit dengan segala sumber manusia yang hebat seperti kontraktor, arkitek, engineer, landscaper semua, takkanlah projek melahirkan anak-anak profesional Al-Hafiz ni seorang full timer kita tak boleh allocate, iaitu ibu dia. Tergamam ni. Daripada kata nantilah tengok dululah, akhirnya okey saya setuju. So termeterailah perjanjian antara Umi dengan Abah bahawa Umi balik Malaysia tak bekerja dan Abah saja fokus pada pencarian rezeki. Itu dorongan asal lah macam mana Umi terjebak dalam inilah projek melahirkan anak-anak profesional Al-Hafiz ni. Selepas tu Umi lepas 12 tahun Umi menceburi kerjaya sepenuh masa. Okey. Ya. Dan sekarang berhenti pula tu ketika kerjaya berada di puncak. Kenapa Umi? Okey. 12 tahun yang awal berselang-seli Umi stay at home dengan berkejaya dari rumah tu adalah antara sebabnya Umi nak mencipta bonding dengan anak. Itu antara reason lah kenapa Umi menjadi sudumah sepenuh masa. Kerana pentingnya fasa-fasa awal anak tu adalah ibu tu bersama dengan mereka. Daripada mereka buka mata di pagi hari hingga tidur di malam hari, ibu dia lah yang dilihat. Ibu dia lah yang memberi makan, cebok najis dia, tukar lampin dia dan bermesra dengan dia. Mengenali anak itu, karakter dia sedalam-dalamnya. Begitu rapat tu bonding tu. Ya, begitu rapat bonding tu. Itu antara reason yang Umi kata okey, ketepikan gelora perasaan nak berkejaya tadi. Tutup sekejap. Ini Umi tak duduk curuk dapur. Tak. Kan? Tapi dia tak nampak itu sebagai agenda penting. Pada mereka, wanita tu belajar tinggi, ada degree, masters, PhD. The more reason dia kena ada di luar rumah. Yang tugasan di rumah tu sepatutnya diserahkan kepada pembantu ataupun atuk nenek ke macam tu. Mereka tak nampak function kan. Ibu tu semakin cerdik, semakin tinggi education dia, semakin dituntut untuk berada di rumah mendidik anak-anak mereka sendiri. Sebab kita nak generasi pelapis yang hebat seperti mana Umi, kan? Alhamdulillah. Maknanya kalaulah ketika itu Umi terus habis je belajar 5 tahun di Kanada, terus menceburi bidang kerjaya, rasa-rasanya mungkinkah akan menjadi kenyataan 5 orang anak yang di Profas ni, Umi? Masih lagi questionable lah. Tak tentu lagi kan? Tentu lagi. Tapi at the same time Umi pernah juga cuba berkejaya 12 tahun. Alhamdulillah Umi berjaya juga lahirkan profesional Al-Hafiz. Maknanya walaupun apa pun status wanita tu, dia suri rumah, dia bekerja dari rumah ataupun dia bekerja sepenuh masa, masih lagi boleh melahirkan anak-anak sedemikian. Cuma tuntutan dari segi masa, tenaga dan energi dia lebih bila dia berkejaya sepenuh masa.
Sebab dah letih di tempat kerja kan. Masa-masa dia segar, bugar tu, produktif, dia di tempat kerja. Jadi by the time dia sampai rumah, dia dah letih. Jadi mata kena berfungsi 24 jam, telinga kena berfungsi, otak kena segar dan alert kan untuk handle anak-anak kat rumah. Jadi akan Umi boleh share lah maksudnya bagaimana Umi handle masa berkejaya tu, tapi anak-anak masih lagi boleh dilahirkan dengan cemerlang dan al-hafiz, insyaAllah. Okey. Perasaan ibu dan ayah Umi ketika balik daripada Kanada, suami cuma 3 je. Apa perasaan? Mak Umi sendiri dia seorang suri rumah, jadi dia tak berapa bising lah, maksud as long as you all happy tak apa. Tapi my mak mertua, dia seorang guru dan pada pandangan dia wanita kena ada duit sendiri. Seorang isteri kena ada duit sendiri, tak boleh mengharap duit suami. Sebab tak tahu rumah tangga berapa lama. Yes, berapa lama. Sekarang pula lain macam kan. Lain macam. Anything can happen kan. Jadi wanita kena ada, tak boleh terlalu depend kepada suami. Itu dia. Jadi memang quite macam sensitif lah pada kami kan. Dan mengganggu jugalah emosi Umi sebab kita ada agenda besar nak capai. Pada siri perancangan Umi kita ada anak-anak ni, kami ada master plan pendidikan untuk mereka yang very detail lah. Jadi salah satu ialah Umi menghantar mereka ke sekolah Islam. Itu pun satu isu di kalangan keluarga sebab rata-rata keluarga Umi bidang pendidikan. Jadi kata sekolah tu tak ada guru yang tahu psikologi anak-anak. Tak ada proper punya building, proper cikgu berpengalaman. Tapi kami terus maintain sampai akhir. Walaupun dapat halangan-halangan sedemikian kan. Sampai satu ketika bila mereka dah berjaya kan, dah keluar daripada universiti dengan keputusan yang cemerlang, dapat profession yang hebat lah alhamdulillah kan. Dan di masa yang sama hafaz 30 juz Al-Quran, datang balik pada Umi mengatakan untung Nazrah anak-anak jadi imam, anak-anak hafaz Quran. Saya setelah berpuluh tahun setelah berpuluh tahun. Selagi belum nampak hasil tu diorang tak dapat terimalah hakikat tu tadi. Tapi bila kita dah produce on the table kan, this is the product yang alhamdulillah kan, bukan saja profession ni bidang akademik. Diniyah dan hafazan. Tiga-tiga kita rakum dan kita dah tunjuk bukan seorang tapi ke semua anak. Walaupun apa kejaya insya-Allah boleh capai. Barulah mereka buka mata mereka kan, kata minta maaf, Ari minta maaf pada Umi sebab memberi kesukaran lah juga kan. Subhanallah, itulah dia bila wanita ni ada ilmu, betul cara fikir, betul melihat, merancang masa depan. Bila wanita tu dah terdidik wanita, terdidik generasi. InsyaAllah Umi telah pun melahirkan generasi yang hebat-hebat, keluarga Umi. Dan saya cuba bayangkan para penonton juga para pendengar, kalaulah seluruh wanita di Malaysia, mungkin mustahil 80% lah ke ataupun separuh lah, 50% wanita di Malaysia ataupun dalam dunia yang ada cara fikir seperti mana Umi dan dapat pula pasangan yang boleh kita pakai, insya-Allah kita akan menghasilkan semua generasi di seluruh pelosok dunia mana pun, generasi yang berkualiti, yang mampu menguasai dunia. Yalah dah hafizah dan juga mencuri kejayaan dalam bidang profesional. Dengan Al-Quran yang ada pada diri mereka, mereka dapat mengesani masyarakat di tempat kerja. Sebab Quran tu bukan dia hafal saja, tapi dia bawa, dia ajarkan kan, dan dia sebarkan ilmu. Yang tu yang kita nak kan. Jadi dunia dapat, akhirat dapat. Alhamdulillah. Okey, kita nak rehat seketika para penonton dan juga para pendengar. Kita akan kembali selepas ini untuk pusingan kedua. Terus setia bersama dengan kami dalam Wanita dalam Islam. Alhamdulillah para pendengar dan juga para penonton yang setia bersama dengan kami menerusi Wanita dalam Islam. Kita dengar sembang-sembang ni bersama dengan seorang tokoh yang saya kagumi, ialah nak pula seorang wanita kan yang berjaya membesarkan 5 orang anak menjadi profas. Maknanya mereka merupakan seorang hafiz dan juga menjawat jawatan profesional. Kita ada Umi. Baik Umi, kita sambung sembang kita tadi kan. Okey, Umi lepas habis belajar tadi 5 tahun di Kanada,
memilih untuk berkejaya. Kalau saya Sri Rumah ni satu kerjaya tau, Profesor House of Engineering sebenarnya. Kan hebat sebab kalau kerja biasa dia ada thumbprint in dan out. Tapi Suri Rumah tak kering tangan kita kan. Tak ada punch in, tak ada punch out. Bekerja all out all the time. Betul. Memilih untuk bekerja dari rumah Umi. Bagaimana Umi yakin sangat bahawa memang boleh berjaya Umi? Okey, di zaman-zaman yang ekonomi meleset ataupun di masa-masa yang Umi perlu membantu Abah di sudut kewangan keluarga, Umi telah bekerja dari rumah. Salah satu, ada beberapa lah pekerjaan yang Umi buat. Salah satu ialah Umi telah menterjemah buku. Menterjemah buku-buku ilmiah lah. Daripada kulit ke kulit, daripada ayat demi ayat, glossaries, footnote, indexes dan segala diagram. Umi buat dengan bayaran 10 sen satu patah perkataan. Jadi kalau buku ilmiah yang lebih kurang macam tebal macam tu, berbelas ribu dapat dalam masa 6 bulan. Kalau orang lain buat 2 bulan, Umi buat 6 bulan. Tapi I just allocated 2 hours a day untuk translate tu. Jadi Umi ubah suai satu bilik di rumah menjadi mini office dan dekat situlah Umi duduk dan menterjemah buku. Jadi memang tidak glamour lah. Tak glamour lah kerjaan tu kan, dan a bit bosan lah juga sebab tak jumpa orang, tak ada makan sama-sama dengan kawan-kawan, tak pergi seminar, training semua kan. Tapi because niat Umi kan untuk menambah pendapatan keluarga dan mencapai matlamat tu, jadi Umi teruskan. Tapi tugas asasi Umi sebagai ibu kepada anak-anak ni tadi untuk mendidik mereka, mengasuh mereka tidak dikesampingkan. Umi mesti dapat lagi mencapai tu. Jadi Umi just hantar ke nursery ke 2 jam saja. Kan? The rest of the 24 hours tu untuk mereka. Jadi masih lagi dapat mencapai. Jadi tambah sekarang ni banyak lagi pekerjaan yang boleh dibuat daripada rumah kan. Dia nak jaga anak, at the same time dia nak buat kerja, in the end dua-dua tak capai, dia stres. Kan? Mulalah rasa macam loser dan sebagainya. Jadi Umi pada cadangan Umi, kalau betul-betul nak berkejaya di rumah, kena tengok kemampuan kita. Kalau kita boleh handle anak-anak sambil-sambil buat kerja, boleh. Tapi kalau pekerjaan tu perlukan ibu tu fokus, maka dia carilah alternatif lain. Cari pembantu rumah yang boleh kerja sekejap kan, 2 jam saja, ataupun hantar ke nursery, ataupun minta duduk dengan atuk dengan nenek ke. Jadi dia boleh fokus kerjaya, at the same time dia boleh kembali kepada tugas yang dia pilih lah. Maknanya seorang wanita tu dipilih kan untuk berada dalam keadaan itu, maka dia jangan jadi sampai dia low lah maksudnya. Moral dia low dan dia rasa loser tu memang bahayalah. Sebab penting sebenarnya wanita untuk dia pandai mengawal perasaan dalaman dia, betul, kan? betul. Sebab bukan senang jadi orang lelaki ni senang, mudah sebab dia bukan melahirkan, dia bukan mendidik kan. Ya, tanpa menafikan tanggungjawab lelaki pun berat macam nafkah kan. Tetapi wanita ni dia lebih sikit sebab kita banyak bermainkan emosi kan. Betul. Dalaman kena kuat sebenarnya. Betul. Kena banyak ambil suplemen untuk tenaga. Kena otak pun kena alert. Jadi suami tu kalau dia tak boleh membantu, at least dia menjadi pendengar setia ke kan untuk isteri luahkan dan menolong yang mana patut. Okey. Mendidik 5 orang anak menjadi profas, hafiz profesional ni, apa pengalaman Umi, suka duka? Yalah mungkin ada setengah anak dia kata, okey, kita nak anak kita jadi begini-begini kan. Ada tak anak-anak Umi cakap, tak nak lah Umi, tak nak jadi hafiz, tak nak, kita nak jadi kerja lain kan. Mungkin nak jadi doktor ke apa, tapi tak nak masuk line hafiz ni. Macam mana suka duka mendidik anak-anak? Kalau tengok Umi punya 5 anak punya biodata dia, nampak macam produk daripada kilang kan. Umur 16 tahun masuk tahfiz, umur 18 tahun pergi belajar bahasa Arab di Yaman. Lepas tu kerjaya yang cantik, result semua cemerlang. Tapi sebenarnya penuh ranjau duri dan setiap anak tu berbeza-beza. Walaupun ibunya sama. Anak pertama dia sendiri menyuarakan hasrat untuk membuat tahfiz. So kami hantarkan dia di usia 16 tahun. Anak kedua dia ada sindrom second child syndrome. Bukan penyakit lah, tapi maksudnya apa yang Along nak buat, Angah pun nak buat juga. Dia bekerja-kejar. Tapi secara fastabiqul khairat lah, bekerjaan secara yang baik kan.
Tapi anak ketiga Umi, dia awal-awal dia kata kat Umi, Umi, Irfan tak nak buat tahfiz. Tapi akhirnya tahfiz juga? Akhirnya tahfiz juga. Apa yang Umi buat ni? Umi kata kat dia, Umi tak pernah paksa anak untuk buat tahfiz ni. Tapi Umi menyediakan pembudayaan Al-Quran daripada kecil. Sediakan suasana dia, makan dia, pakaian dia, makanan-makanan sunnah, sentiasa pasang CD Al-Quran. Kalau mereka minat muzik, kita salurkan ke muzik yang Islamik, nasyid. Umi sendiri sama hafal lirik-lirik untuk menyanyi bersama mereka. Tapi sampai masa mereka tak nak buat, Umi kata it's okay. As long as you berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itu yang lebih utama. Kalau hafaz Quran ni bonus. Jadi bila dia kata dia tak nak buat, Umi okeylah. Tetapi bila sampai 16 tahun, dia tiba-tiba nak buat tahfiz juga. Bergegaslah suruh kami register. Walaupun dia dapat 9A pada PMR tu, PT3 kan. Umi pun tanya nak masuk MRCM ke? Dia kata tak nak masuk tahfiz. Jadi bila dah habis hafaz Quran, 8 bulan kemudian, Alhamdulillah anak-anak Umi less than 1 year kan hafaz Quran tu. Dah besar-besar, dah berkejaya ni, baru dia cerita dengan Umi. Dia kata kenapa dia tukar fikiran. Rupanya dia bermimpi. Bermimpi. Hidayah tu melalui mimpi yang dia nampak dua abang dia tadi tu. Pakai jubah putih, serban putih, pegang Al-Quran naik sampan atas laut tu, lambai-lambai kat dia. Itu yang menjentik hati dia, kata aku pun kena ikut mereka. Mereka pergi ke tempat yang baik. Jadi Umi tak tahu. Umi kata, Masya Allah, rupanya hidayah yang Allah bagi melalui mimpi ni mungkin melalui doa kita. Doa ibu yang sentiasa mendoakan. Tapi tak ada paksaan. Sebab hidayah tu daripada Allah SWT dan kita berusaha, hasilnya Allah kata, okey dia jadi juga Al-Hafiz kan. Masya Allah. Begitu juga anak yang keempat. Dia balik kampung, atuk kata, Fahan tak payahlah hafaz Quran, nanti Fahan dengan Quran je. Atuk kesian. Kesian kan kata dia. Dia pun kalau hafaz Quran, lupa berdosa. Jadi Umi serahkan pada dia. You nak hafaz ke tak? Lepas tu Abang Long dia ambil peranan. Dia kata, aku dah buktikan kan yang boleh kita hafaz Quran. Hang tahu tak kenapa? Kenapa Allah kata bila hafal Quran lupa tu berdosa? Sebab Allah nak kita sentiasa dengan Al-Quran. Al-Quran tu mengalir dalam darah kita kan, mengalir dalam tubuh kita. Dalam poket kita sentiasa ada ayat Quran yang bila kita ditolak jadi imam, kita boleh jadi imam. Tak malu kan? Sebab tu kita kena sentiasa sampai akhir hayat dengan Al-Quran. Dia kata, boleh, hang boleh buat. Lepas tu bila Abang Long berletih bagi pihak Umi tu, dia pun buat. Dia pun bersemangat. Bersemangat juga. Yang anak bongsu pun macam tu. Macam tu juga. Jadi in the end, Alhamdulillah. Jadi kita jangan terlalu fikirkan tentang anak-anak kena jadi Al-Hafiz apa semua, tapi kita sediakan pembudayaan tu di rumah, kita galakkan dan akhirnya mereka sendiri yang nak hafaz Quran tu, insya-Allah. Tentunya para penonton TV IKIM dan juga para pendengar Radio IKIM nak tahu kan lebih lanjut lagi tentang sejarah kehidupan Umi. Saya pun teruja sebenarnya kan. Okey, saya rasa kalau tanya kelebihan, suka duka bergelar suri rumah. Sebelum ni kan Umi pernah jadi suri rumah kan sebelum berkejaya sepenuh masa. Dia ada lebih dan ada kurang kan. Okey, suri rumah kalau pertanyaan saya secara bintang selalunya yang seronoknya suri rumah ni, kita tak stres nak mengadap orang di pejabat kan. Tapi kurangnya tak ada duit sendirilah, dia minta dengan suami kan. Okey. Dan lebihnya pula kalau yang berkejaya ada duit sendiri tetapi nak kena bersilat mengadap macam-macam perkara di pejabat kan dengan penat dan stres sebagainya. Jadi pengalaman Umi sendiri yang dah melalui kehidupan sebagai seorang suri rumah, lepas tu berkejaya, apa suka dukanya kalau ada nak dikongsikan dengan pendengar kita dan juga penonton? Selalu orang dengar perkataan suri rumah tu macam enjoy kan, goyang kaki, tengok sinetron bersiri-siri kan, banyak masa tu kan. Tapi sebenarnya kalau Umi berdasarkan pengalaman Umi dengan anak setahun seorang, 3 orang turut-turut. Kemudian ada gap 3 tahun, gap 2 tahun. Umur 30 tahun ada 5 anak laki-laki. Yang pertama tu cikgu tadi kata 10 cikgu kena jaga ni. Tu baru anak pertama. Subhanallah. Memang aktif, very aktif. Jadi pada Umi bukanlah goyang kaki sangat. Daripada awal pagi sampai malam tu memang rasa masa tu berjalan begitu cepat sekali. Memang bersidak sungguhlah setiap hari kan. Janganlah bayang kata nak duduk dalam bathtub, tabur kelopak mawar, nak enjoy kan. Dongengan. Dongengan saja. Dundang-dundang pintu dia ketuk nak join sekali. Lepas tu dengan berkejaran, bergaduh, banyak pasangan dia kan. Main sekejap saja usik-usik terus melalak satu rumah kan. Memang tak menang tangan lah katakan. Lepas tu dengan masak makan lagi. Memang sebenarnya kadang-kadang kita nak isi perut sendiri dengan makanan pun tak sempat. Sampai sedar dah masuk angin. Kopi yang panas tu sampai dah sejuk baru dapat minum.
Begitulah kan suri rumah ni sebenarnya. Gambaran yang kata relax apa satu mungkin bagi setengah orang yang mungkin dia tak ada agenda untuk anak mengasuh anak lebih pada diri sendiri kan. Jadi Umi bukan nak kata buruk pasal suri rumah, tapi ada pros and cons lah, ada kebaikan dan keburukan. Begitu juga dengan kerjaya. Umi pernah berkerjaya sepenuh masa dan I enjoyed very much. Sebab Umi seorang wanita yang naluri dia memang nak kan keluar rumah, nak berkerjaya. Jadi Umi pendam tu selama 12 tahun tu. Bila dah dapat peluang nak kerja tu memang all out lah. 12 tahun daripada pegawai biasa sehingga last position yang Umi pegang ialah COO. Berkerjaya berapa lama Umi? 12 tahun. 12 tahun juga. CEO sebuah syarikat perkhidmatan perubatan yang membina hospital dan university hospital. Memang enjoy lah masa tu. Jadi tapi adalah dia punya harga yang perlu dibayar. Jadi ada juga anak-anak Umi yang terzalimi masa tu, masa Umi bekerja sepenuh masa. Sehingganya akhirnya Umi ambil keputusan untuk berhenti sekali lagi. Untuk mengganti baliklah masa-masa yang Umi telah spend masa dekat kerja dan memang susahlah. 200% lebih sukar daripada ibu si rumah, tapi masih lagi boleh berjaya. Mana Umi kena prioritize pendidikan anak-anak utama dalam kehidupan Umi. Masak makan jatuh nombor 2, nombor 3 kemas rumah hujung minggu, groceries dan vacuum semua tu. Tapi pendidikan anak-anak pastikan cek dia punya buku pelajaran dia macam mana. Sampai ada anak Umi masa zaman Umi bekerja sepenuh masa fail 5 subjek masa SPM. Walau kita tengok kan dengar cerita kata result 8A apa semua. Dalam masa sebulan Umi print balik soalan-soalan lama, belajar balik untuk ajar mereka dan sehingga kan dia dia rasa macam result yang baik tu adalah untuk Umi, bukan untuk dia. Dia tengok kesungguhan Umi untuk mengganti baliklah kata masa-masa yang Umi tak sempat luang pada dia. Kalau abang-abang dia Umi sempat hantar kelas aritmatik lah, Umi sempat suap dengan tangan sendiri. Tapi anak Umi yang masa Umi bekerja itu dia dapat mental je, aritmatik tak dapat. Dia dapat makan makanan mamak je. Sebab selalu pergi kedai mamak Umi tak balik lagi. Macam tu. Dia selalu buat pertandingan macam tu. Jadi dia memang ada masalah, selalu jumpa guru kaunseling, tomah lah oleh guru-guru dan rakan-rakan dia berkata kamu ni memalukan keluarga, tak setanding abang-abang. Tapi alhamdulillah Umi berjaya ni betul semua dalam keadaan anak tu berjaya seperti abang-abang dia. Subhanallah. Itu yang Umi kata Umi nak beritahu bahawa benda ni bukan sesuatu yang mustahil. Betul. Dalam apa juga keadaan balik pada ibu tu. Apa yang dibuat untuk perbetulkan keadaan, apa yang dibuat untuk memberi the best pada anak-anak dia, insya-Allah. Maknanya kan semua bidang kehidupan dari rumah pun saya ingat lagi sibuk daripada orang bekerja. Betul kan. Memang tak menang tangan. Memang tak menang tangan. Maknanya cabaran Umi bukan kepalang dalam melalui kehidupan sebagai seorang ibu, menjadi suri rumah sepenuh masa, berkejaya dan kembali menjadi suri rumah yang berkejaya. Dan hasilnya saya ingat hari ini Umi dan juga abahnya, suaminya boleh tersenyum panjang melihat hasil kejayaan yang telah dicipta pada hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, ada lagi inspirasi daripada Umi kita nak kongsi untuk pusingan ketiga selepas ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita rehat seketika, kembali seterusnya menerusi rancangan Wanita dalam Islam. Alhamdulillah para penonton TV IKIM dan juga para pendengar Radio IKIM, masih lagi kita bersama untuk pusingan ketiga. Sembang-sembang dengan Umi yang saya kira seorang wanita hebat yang saya amat kagumi semangat dan juga kecekalan beliau dalam menempuh kehidupan. Daripada mula sampailah sekarang ni macam-macam kejayaan telah ditempuh oleh Umi. Dan Umi, kita nak tahu jugalah kan apa falsafah hidup Umi. Kan tentu ada sesuatu yang Umi jadikan sebagai prinsip untuk Umi melalui kehidupan boleh berjaya sampai tahap sekarang ni Umi. Okey, sebagai seorang manusia kan, Umi mempunyai pegangan bahawa dalam kehidupan ni kita perlu cuba untuk mendapat redha Allah SWT. Tu. Sebab kalau kita cari redha manusia, kita tak boleh puaskan hati semua orang. Memang tak akan dapat. Kan akan ada saja cacat celah kita dilihat dan sebagainya. Jadi kalau kita dah dapat redha Allah,
insya-Allah lambat laun kita akan dapat juga redha manusia. Mungkin di penghujung usaha kita itu kan. Seperti apa yang berlaku pada Umi kan. Di mana usaha Umi tu dipandang enteng kan, ditohmah dan sebagainya. Tapi bila Umi telah berjaya kan menghasilkan anak-anak sedemikian, mereka yang mengata Umi telah meminta maaf kan, telah mengatakan betapa beruntungnya Umi kan. Jadi sebab tu redha Allah itu amat penting. Jadi macam mana kita nak capai redha Allah itu ialah dengan ada ilmu kan. Kita ada ilmu, kita belajar lebih lagi. Kalau kita ada sijil daripada universiti, kita tambah dengan parenting skill yang kita cedok daripada seminar, pergi baca buku kan, pergi workshop untuk menjadikan kita ibu bapa yang profesional. Dan bila di masa yang sama, kita juga perlu ikhlas kan. Seorang wanita yang insya-Allah kalau dia memilih untuk menjadi seorang ibu suri rumah, dia harus ikhlas memikul tanggungjawab ini, bahawa ini adalah amanah yang diberi oleh Allah SWT supaya ibu tu ikhlas ikhlas-ikhlasnya mendidik anak. Sebab inilah antara ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi selepas dia dah faham, dia dah ikhlas, maka dia berusahalah bersungguh-sungguh kan melalui amal dia, dengan menaikkan diri dia kan, menjadikan usaha dia tu berbaloi dengan akidah yang kuat, fikrah yang mantap kan, ibadah yang sahih, dan menjadikan keluarga dia sebuah keluarga mukmin. Dan walau apa pun halangan dan cubaan sepanjang hidup tu, ibu tu kena teguh diri dia dan hati dia, cekal, minda dia kena kuat kan, jiwa dia kena kental, dan matlamat dia kena jelas. InsyaAllah dia akan berjaya mengharungi suka duka dan pancaroba sepanjang menjadi seorang ibu yang benar-benar misali lah. Maknanya untuk senang kena susah dulu kena susah dulu. Macam-macam ujian Allah beri bertimpa-timpa dengan cakap-cakap orang laginya. Yeah. Saya ibaratkan Umi ni ibarat pemata. Pemata walaupun disimbah lumpur para penonton, para pendengar, tetapi kimilaunya tetap jua saya. Okey, di hujung ni sebelum kita nak tahu tentang hasil tulisan hebat Umi, ini penulisan yang ketiga sebenarnya. Buku ni bestseller, tapi kejap lagi sebelum tu nak tahu apa kata-kata semangat, kata-kata akhir, inspirasi yang Umi nak berikan kepada para penonton juga pendengar kita. Silakan Umi. Okey, sebagai nasihat Umi lah kepada para ibu bapa di luar sana, dalam mengharungi hidup sebagai seorang ibu yang mengharapkan anak-anak lahir menjadi insan sempurna, insan soleh dan insya-Allah profesional al-hafiz, kita hendaklah sentiasa meletakkan harapan yang tinggi kepada Allah SWT. Jangan berhenti berharap pada Allah, berdoa dan sentiasa berdoa dalam tahajud kita, dalam duha kita, dalam solat kita. Kita berdoa agar Allah memperkuatkan jati diri dan dalaman kita. Di masa yang sama, kita juga jangan berhenti memberi harapan kepada anak-anak. Kan, walau siapa pun anak kita, walau cerdik dia, walau lemah dia kan, walau sempurna, walaupun tidak sempurna, tapi kita terima seadanya dan kita didik dia sebaiknya dan menjuruskan dia ke bidang-bidang yang dia minati kan, sama ada technical, akademik, seni ataupun vocational. Tak semestinya profesional tu just doktor, peguam dan engineer kan. Tapi apa juga bidang yang anak tu mahir, kita lorongkan dia dan kita bagi bimbingan secukupnya kan. Dan di masa yang sama, kita sebagai ibu dalam usaha kita kan menghasilkan anak-anak sedemikian, kita kena yakin bahawa apa yang dituntut daripada kita adalah usaha sungguh-sungguhnya. Tetapi jika tidak berjaya, jangan putus asa. Yakinilah bahawa hasil tu adalah milik Allah. Allah yang akan menentukan sama ada usaha kita berjaya atau tidak. Tapi di pihak kita, don't give up, usaha sehabisnya dan bertawakallah kepada Allah SWT. Anak ni, bagi yang menjadi ibu lah kan, anak ni isi perut kita Umi ya. Betul. Maknanya kalau apa-apa jadi pada anak kita, pedihnya ibu je lah yang tahu sebenarnya, sebab kita yang mengandung, yang melahirkannya. Ya, betul. Dan anak
permata dunia akhirat ya. Kalau harta benda bukan cakap tak penting ya, penting Umi kan. Penting sangat. Tapi itu boleh cari kan. Kereta rumah boleh cari. Tapi kalau anak kita tak menjadi ataupun yalah kita tak berjaya mendidik menjadi anak yang seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Taala, itu satu kerugian yang besar sebenarnya untuk dunia dan akhirat ya. Betul, Itu betul. saham kita sebenarnya untuk mendidik anak menjadi anak yang sehabis baik yang kita mampu. Okey, di hujung ni Umi. Ni dia buku yang saya masukkan tadi tu. Suri Rumah Profesional Jutawan di Rumah, dan saya tertarik ni pada pendengar kata-kata di depan ni. Dilema antara cita-cita dan cinta, antara tuntutan dan kemahuan jutawan dunia dan akhirat. Mungkin Umi boleh cerita sikit tentang buku ni. Bestseller ni. Okey Umi. Buku ni boleh dapatkan di mana? Okey, boleh sekarang ni di kedai semua dah habis. Jadi kalau pada pembeli yang ingin memiliki buku ni boleh beli secara online lah. Di Facebook Profas. Dengan harga berapa Umi? Dengan harga RM37 insya-Allah. Okey, sedikit dalam seminit dua. Buku ni secara sinopsis keseluruhannya apa yang Umi catatkan dalam ni? Pengalaman Umi mendidik anak-anak sebagai seorang suri rumah, bekerja di rumah dan bekerja sepenuh masa, apa cabaran-cabaran dia, bagaimana mendidik anak dari sudut tuntutan dan halangan, dan juga contoh-contoh contoh-contoh bagaimana Umi mengurus masa, mengurus kerjaya, mengurus keuangan dalam ketiga-tiga status tersebut. Dan peranan Abah pun ada dalam ni, bagaimana Abah mengorbankan keuangan dan menyediakan tabung keuangan untuk pendidikan anak melebihi kebelanjaan yang lain. Sehingga kami usia 40 tahun baru beli rumah. Sebab fokus pada pendidikan anak-anak dan membayar menyediakan dana yang cukuplah untuk pendidikan anak. Sehingga menghantar mereka seorang demi seorang ke Yaman untuk belajar bahasa Arab. Subhanallah. Jadi para penonton TV IKIM dan juga para pendengar Radio IKIM, kalau anda nak tahu semua pengalaman berharga, pengalaman mahal Umi tu semuanya telah Umi rangkumkan, abadikan dalam buku ini yang merupakan bestseller. Saya pun tak sabar nak dapatkan. Umi kata nak bagi hadiah ni, minta tanda tangan Umi sekejap lagi. Boleh. Jadi insya-Allah Umi kata sesiapa yang telah pun memiliki buku ini mempunyai inspirasi untuk membentuk sebuah keluarga hufaz seperti mana keluarga Umi. Ya, betul, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira ini saja masa yang sempat kita bersama untuk episod ketiga bagi tajuk Inspirasi Keluarga Hufaz, dan Umi telah berjaya membina sebuah keluarga hufaz di mana kelima-lima anak beliau yang merupakan 5 orang lelaki, 5 orang hero ni, 5-5-nya hafiz yang profesional ataupun kita kenali sebagai profaz. Tahniah banyak-banyak kepada Umi. Mudah-mudahan Umi sekeluarga diberikan rahmat oleh Allah dunia dan akhirat kerana memilih Al-Quran sebagai matlamat kehidupan dunia dan akhirat. Insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Maknanya kalau kat dunia pun belum pakai mahkota yang dipakai dibuat daripada cahaya tu dah berseri-seri. Kalau di akhirat subhanallah. Amin. Baik, selamat berjaya untuk Umi di masa mendatang. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki dan juga ada ketika kesempatan kita jumpa lagi Umi. Terima kasih kerana menjumpa Umi. Terima kasih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Dan sekian daripada saya Siti Rohani Surani bersama untuk episod ketiga menerusi rancangan Wanita dalam Islam. Terima kasih kepada seluruh kru TV IKIM dan juga kaki tangan Radio IKIM dan juga kepada anda. Moga-moga rancangan ini dapat memberi banyak manfaat buat anda semua. Dan jangan lupa untuk saksikan WDI setiap Rabu minggu keempat pada jam 3.10 petang di TV IKIM dan juga di Radio IKIM. Jumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teladanilah